Beralih ke perkembangan dari negeri di bawah bayu. Antara paparan petang ini adalah galakan dan bantuan yang ditawarkan melalui Kementerian Usahawan dan Koperasi. Perinciannya terus bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Syarizam, silakan. Ya, Sahih. Tabung bantuan kecemasan koperasi TBKK akan dinaikkan sehingga RM2 juta pada tahun ini. Bantuan kecemasan kepada koperasi yang terjejas teruk akibat bencana ini disalurkan melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM, antara agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Menterinya Dato' Ewan Benedict berkata jumlah itu adalah pertambahan daripada jumlah asal peruntukan iaitu sebanyak RM1 juta. Jelasnya, mana-mana koperasi yang terkesan dengan bencana alam boleh mengemukakan permohonan untuk bantuan berkenaan mulai tahun ini. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Pelancongan Tagal, Kampung Lingkubang, Kota Belud Berhad kali keempat di Kota Belud. Dato' Ewan yang juga ahli Parlimen Penampang berkata, SKM turut menyediakan pelbagai kemudahan lain seperti geran bantuan pembangunan koperasi sehingga RM300,000 selain pembiayaan tabung modal pusingan TMP SKM sehingga RM30 juta. Dalam program berasingan, Dato' Ewan Benedict merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Kedamaian memberi jaminan akan memfokuskan pembangunan rumah-rumah ibadat di kawasannya. Menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Majlis Sambutan Tahun Baharu dan Kesyukuran Sekolah Rendah Advance SRA Gaur di Kota Belud. Jelasnya keperluan pembangunan rumah-rumah ibadat antara yang paling banyak dikemukakan di kawasan tersebut. Beliau turut menggalakkan penduduk setempat agar menceburi bidang keusahawanan bagi meningkatkan pendapatan masing-masing. Tahun 2022 menyaksikan pelbagai perkembangan positif bagi negeri Sabah. Kejayaan mendepani norma baharu rentetan penularan COVID-19 melalui polemik polarisasi politik dan proses pemulihan ekonomi antara catatan penting sebelum meniti Tahun Baharu 2023. Ikuti laporan disediakan wartawan Serina Olivia Chong. Penularan COVID-19 yang sebelum ini dilihat tidak berkesudahan ditangani sewajarnya agar tidak terus mengundang kepincangan ekonomi. Pelan pemulihan giat diperkasa. Dimulakan seawal Januari, Kerajaan Negeri dan Syarikat Minyak Petronas melancarkan Pelan Induk Gas Sabah bagi memacu pelaburan dalam sumber gas asli. Ia selepas menandatangani Perjanjian Kerjasama Komersial CCA pada penghujung tahun sebelumnya. 29 Mac 2022 menyaksikan ulang tahun pertama Pelan Hala 7 Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ merangkumi 584 inisiatif pembangunan negeri sehingga tahun 2025. Menurut laporan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, Januari hingga September 2022, Sabah berjaya menarik RM9.9 bilion pelaburan asing sekaligus menjadi negeri ketiga jumlah tertinggi. Tidak terhenti di situ, Ketua Menteri baru-baru ini turut mengumumkan melalui SMJ, Sabah berjaya meraih hasil sebanyak RM6.6 bilion sepanjang 2022. Dalam pada itu, tahun lepas, Kerajaan Negeri turut melancarkan produk jenama minyak masakan dinamakan Sayang bagi memenuhi keperluan tempatan. Ia diterajui kumpulan sawit Kinabalu dengan pengeluaran mencecah 250 tan sebulan dengan harapan membantu mengatasi isu kekurangan bekalan minyak di pasaran. Satu lagi peristiwa signifikan di 2022, pelancaran pelabuhan POIC di Lahad Datu pada bulan September yang dilihat mampu menjadi hub transshipment utama sektor perkapalan di rantau ini. Bagi sektor pelancongan, 2022 menyaksikan pembukaan semula sempadan negara. Pada 16 April, penerbangan antarabangsa secara terus ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA bermula dengan penerbangan Singapura Kota Kinabalu. Ia titik mula kemasukan pelancong. 857,675 pelancong dicatat setakat Julai 2022, peningkatan 632% berbanding tempoh sama 2021 dengan anggaran perolehan RM1.4 bilion. Sabah juga berjaya mendapatkan semula 1/3 laluan penerbangan antarabangsa dimilikinya sebelum bermula pandemik COVID-19 sepanjang April hingga Disember 2022. Laluan udara aspek sangat penting memandangkan 90% pengunjung ke Sabah tiba melalui perkhidmatan ini.
Tahun 2022 juga menyaksikan penganjuran Persidangan Pelancongan Dunia atau World Tourism Conference WTC di Kota Kinabalu diadakan pada penghujung November. Ia berjaya menarik kira-kira 1,000 delegasi dari lebih 60 negara dengan objektif berkongsi idea bagi merancakan semula industri pelancongan dunia. 2022 turut diisi dengan senario politik memuncak melalui pilihan raya umum ke-15 yang diadakan pada November. Ia menyaksikan GRSPN menang 13 kerusi, Pakatan Harapan PH 5 kerusi, Parti Warisan 3 kerusi, Perikatan Nasional PN dan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM masing-masing 1 kerusi, manakala 2 kerusi dimenangi calon bebas. Blok GRSPN Sabah akhirnya menzahirkan sokongan penuh tanpa berbelah bagi kepada Kerajaan Perpaduan diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum Disember 2022 melabuhkan tirai, satu lagi perkabaran gembira, Perdana Menteri mengumumkan Kerajaan Pusat bersetuju memindahkan kuasa kawal selia bekalan gas di Sabah kepada Kerajaan Negeri. Ia sebahagian daripada usaha Kerajaan Persekutuan untuk menghormati Perjanjian Malaysia 1963. Momentum baik sepanjang 2022 perlu diteruskan dan ditingkatkan 2023 ini. Justru semua pihak termasuk rakyat perlu memperkukuh kerjasama dan perpaduan sedia ada. Selamat Tahun Baharu 2023. Laporan Seringal Viachong, RTM. Jabatan Kereta Api Negeri Sabah JKNS bakal melancarkan satu perkhidmatan terbaru sebagai pilihan alternatif penggemar berbasikal menjelajah ke lokasi yang lebih jauh. Projek rintis ini juga merupakan salah satu pakej pelancongan berasaskan kereta api. We are looking at RM10 per trip, alright, termasuk angkat basikal mereka semua. But salah satu daripada idea yang kita dapat ataupun komen yang kita dapat pada pagi ini that the riders prefer kalau kita ada makanan ringan, breakfast di sana itu. So in terms of sandwich and some coffee or some drinks, mineral water dan sebagainya. So I'll say that you can cap it below RM20 dia punya charge itu. Kita punya railway ni need a lot of boost. So this is one of the tourism program ni. Hopefully it will go far from here. Tapi sambutan as you can see ini baru pilot program. It looks very very encouraging lah. I think in the future there will be more lah ni. Ya, perkhidmatan bagus. Saya ingat walaupun kereta api yang kita promote sebagai satu pilot project, tetapi kita rasa bangga lah pada Jabatan Kereta Negeri Sabah kerana dapat menjadikan perkhidmatan yang selesa. Kita ada gerabak yang khas untuk basikal. Kita ada gerabak penumpang dan berhawa dingin dalam gerabak tu. Mereka berkata demikian ketika ditemui sempena program Bike Ride with Kereta Api di stesen kereta api di Papar. Lebih 200 peserta dari 10 kelab basikal tempatan menyertai program tersebut. Berbanding tahun-tahun sebelum pandemik COVID-19, sambutan perayaan Tahun Baru Cina amatlah sinonim dengan jualan limau mandarin. Tinjauan sekitar Penampang mendapati rata-rata bekalan buah tersebut mencukupi namun jualannya agak perlahan. Biasa kebanyakan last minute lah. Macam sebelum 1 minggu Tahun Baru Cina baru ramai customer pandai cari lah. Saya rasa tidak sebegitu banyak daripada yang 2 tahun yang lalu lah. Lagipun sekarang memang dah lewat lah, lepas sampai lah. Buat masa ini sekarang orang tidak seberapa lagi datang, tapi ada juga lah orang yang selalu membeli 1 kotak begitu. Kemungkinan 2 minggu begitu akan datang baru sebelum Tahun Baru Cina baru ada ramai orang lah cari. Rata-rata peniaga yang ditemui turut memberitahu bahawa bekalan limau mandarin turut berkurangan. Jelas mereka, kebanyakan pelanggan hanya mendapatkan barangan perayaan tersebut pada saat-saat akhir selain membeli dalam kuantiti berkurangan berbanding tahun-tahun sebelumnya. Baik, sekian paparan dari Negeri Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, kembali bersama Sahih Samsudin di Angkasa Puri. Sahih, silakan. Terima kasih Syarizam.